Maka kita nak masuk dalam bab bid'ah hari ini. Tuan-tuan, setelah kita mengaku, kita berikrar pada Allah, kita hanya nak sembah dia, maka Allah Ta'ala minta pada kita untuk ambil cara kita nak sembah dia daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ni yang dipanggil sunnah. Islam dia ada 3 bahagian. Ada bab yang dipanggil sebagai akidah, ada bab yang dipanggil sebagai muamalah, ada bab yang dipanggil sebagai ibadah. Dalam Islam ni ada bab yang dipanggil sebagai akidah. Akidah perkara-perkara yang merangkumi kepercayaan insan untuk agama dia. Maka Allah menghantar Al-Quran, Nabi menyebut hadis tentang perkara-perkara ghaib yang wajib diimani oleh setiap orang yang mengaku bahawasanya dia Muslim. Dia mesti percaya. Maka akidah Islam itu jelas, mesti ada dalil yang benar daripada agama, sama ada daripada Quran ataupun daripada sunnah, mesti ada dalil. Ini beza akidah Islam dengan akidah agama lain. Akidah Islam dalam bab akidah, agama Islam dalam bab akidah, tidak ada seseorang pun boleh mendakwa perkara gaib melainkan dia mesti membawa dalil daripada Allah Azza wa Jalla ataupun daripada Nabi. Nabi pun tidak pernah mendakwa dia tahu benda gaib melainkan apa yang Allah Ta'ala bagi tahu kat dia. Sebab itu kita tengok kadang-kadang orang tanya Nabi dengan pelbagai soalan, Nabi tak tahu dia akan tanya apa, sebab Nabi tak tahu benda gaib. Ada orang perempuan istihadah datang jumpa Nabi, dia kata saya ni istihadah banyak sangat. Nabi kata tutuplah dengan kapas. Dia kata lebih banyak pada tu, tutuplah dengan kain. Dia kata lebih banyak pada tu ya Rasulullah. Maknanya Rasulullah tak tahu benda gaib. Rasulullah tak tahu berapa banyak darah keluar daripada badan dia. Nabi tak pernah kata tak payah tanya, saya tahu dah. Tak tanya pun saya tahu dah. Itu bukan Nabi. Yang tu ahli sihir. Yang tu ahli sihir, dia kawan dengan jin. Sebab tu dia tahu. Nabi tak tahu benda gaib melainkan apa yang Allah Ta'ala bagi tahu kat dia. Maka kita dalam Islam ni bila nak dakwa satu benda dalam agama, mesti bawa mari dalil. Sebab itu Ibn Katsir sebut dalam Al-Bidayah wan Nihayah, ketika dia menghuraikan hadis tentang peristiwa hijrah, ada satu riwayat kata Nabi ni dalam peristiwa hijrah, tiba-tiba Allah Ta'ala sedia kat dia sampan tu siap bertambat lagi. Ibn Katsir kata kita bukan tak percaya dengan kudrat Allah, tapi benda ni benda ajaib, perlukan kepada dalil yang sahih. Demikianlah mafhum kalam Ibn Katsir. Ketika mana dia menghuraikan hadis Nabi angkat balik matahari, kan Nabi tidur atas riba Ali satu hari, kononnya ada satu riwayat daripada Asma bintu Umais, Nabi baring atas riba Ali, Nabi tidur. Ali ribakan Nabi daripada waktu asar, daripada waktu zuhur masuk waktu asar sampai maghrib, sampai Ali tak sempat solat. Nabi bangkit tengok dah maghrib, tak solat asar ke gitu? Dia kata aku segan nak kejut, nampak penat sangat. Nabi naikkan balik matahari supaya Ali boleh solat asar. Ibn Katsir kata kita bukan mengingkari kudrat Allah, kita bukan nak ingkar kebesaran Allah Azza wa Jalla dan kemampuan dia. Kerana Allah ni dia nak buat apa pun jadi, kun fayakun. Tetapi benda ni kalau berlaku, dia kata mesti semua orang pakat tahu. Bukan seorang perempuan tu je riwayat, mungkin akan ramai lagi riwayat. Kerana matahari naik balik bukan seorang yang nampak, semua pakat nampak. Gelap-gelap tengok matahari naik balik, terang balik. Maka ini adalah satu keajaiban, satu mukjizat. Yang mana mukjizat seperti ini biasanya hadisnya akan ramai yang riwayat, bukan seorang. Maka sebab itu Ibn Katsir dia berpegang dengan asas yang betul. Seseorang bila nak dakwa satu benda dalam agama ni, mesti bawa dalil, mesti bawa bukti. Ini yang kadang yang saya berikan sedikit komentar ni, iaitu ada orang dakwa bila buat satu majlis Nabi hadir, bila buat baca buku tu Nabi hadir, baca selawat tu Nabi hadir. Kita kata benda ni benda gaib. Baca buku tu, baca je mesti Nabi datang. Itu satu dakwaan, mesti bawa mari dalil. Kalau tak, kita tak terima. Kerana ni melibatkan benda gaib.
Ini melibatkan menderit. Biasa orang kata, tak mustahil kalau Tuhan nak jadikan. Iyalah, memanglah tak mustahil. Sebab Tuhan pun kata kun fayakun. Tapi masalahnya tuan-tuan, di mana Tuhan kata dia nak buat benda tu? Nak mengatakan tak mustahil, betul, memang tak mustahil berlaku. Tapi tak mustahil juga tak berlaku. Nak kata ia berlaku, perlu bawa bukti. Kita tuduh orang mencuri, dia kata, Tuan Hakim, dia mencuri. Orang yang dituduh kata, saya tak mencuri. Hakim punya bengong. Sebenarnya dakwaan ni betul kerana tak mustahil awak mencuri. Agak-agak bijak lah hakim. Tu saya kata bengong. Kalau guna alasan tu, tak mustahil awak tak mencuri, jadi saya kena percayalah. Tak. Dia kata kena bawa mari bukti. Memang tak mustahil dia mencuri, tapi bawa mari bukti yang mengatakan dia mencuri. Boleh tuan? Tu satu. Sesiapa yang mendakwa satu benda dalam agama ini, dalam akidah Islam, tanpa membawa dalil, maka dia terkeluar daripada manhaj, daripada metodologi ahli sunnah. Kita digelarkan ahli sunnah ni sebab dalam akidah kita berpegang dengan sunnah. Sebab tu kita dipanggil ahli sunnah. Kalau kita dakwa benda macam-macam dalam agama, dalam akidah, tiba-tiba dalil tak ada, maka apa beza kita dengan Syiah? Syiah dakwa imam-imam dia maksum, bawa mari dalil-dalil yang palsu. Mereka duk seleweng makna ayat Quran. Maka sebab itu ulama kata mereka telah menjadi ahli bid'ah, bukan lagi ahli sunnah. Mereka jadi Syiah, ahli bid'ah. Bid'ah dalam akidah. Khawarij menyeleweng maksud ayat Quran, inil hukmu illa lillah, tidak ada hukum melainkan untuk Allah. Mereka seleweng maknanya. Siapa buat dosa besar, kafir. Maka mereka terkeluar daripada ahli sunnah, mereka menjadi ahli bid'ah, khawarij. Maka sesiapa yang dakwa satu akidah dalam Islam yang tak disebut oleh mana-mana dalil, maka dia termasuk dalam ahli bid'ah. Maka dia termasuk dalam ahli bid'ah. Itu satu. Nombor dua yang saya sebut tadi, dalam agama ni dia ada bab yang dipanggil sebagai ibadah. Ibadah ni maksud apa? Maksud dia perbuatan dan perkataan yang Tuhan minta kita buat, dan Tuhan akan bagi pahala. Ibadah ini dia ada dua jenis. Satu yang dipanggil sebagai ibadah mahdah, satu yang dipanggil sebagai ibadah mahdah, ibadah semata-mata. Yang kedua yang dipanggil sebagai ibadah yang ada ruang untuk kita berijtihad. Saya nak hurai nombor dua dulu. Ibadah sebahagiannya ada ruang untuk kita ijtihad. Sebab itu kalau kita bayar zakat hari ini, kita tak bayar pakai beras, kita bayar pakai duit. Walaupun dalil sebut kena, Nabi sebut bayar, Ibnu Umar sebut Nabi perintahkan kita bayar zakat fitrah dengan tamar ataupun gandum. Ulama qiyas, dia kata kalau kat sini beras kena bayar pakai beras, kat sini makanan ruji kita nasi kan, so kita kena bayar pakai beras. Tapi kita hari ni bayar pakai duit, kerana walaupun ia ibadah, tapi ada ruang untuk akal berfikir. Apa hikmah di sebalik pensyariatan zakat fitrah? Kita hari raya nak raya ni, Islam suruh bayar zakat fitrah kepada orang miskin. Sebab apa? Sebab orang miskin nak makan hari raya, orang miskin nak seronok hari raya. So kita boleh fikir, maka kita bayar pakai duit. Kita boleh fikir ilah dah. Dan ada satu lagi bab dalam agama ni yang dipanggil sebagai ibadah mahdah, semata-mata ibadah yang akal tak boleh fikir. Akal tak boleh fikir. Contohnya apa? Solat maghrib, pasal apa 3 rakaat? Pasal apa solat isyak 4 rakaat? Pasal apa solat subuh 2 rakaat? Yang ni ibadat, semata-mata ibadat. Akal tak boleh fikir. Akal tak boleh fikir. Pasal apa Tuhan suruh 2 je? Kan? Tuan-tuan, katalah ada satu orang dia solat subuh 8 rakaat. Bagus tak? Dia solat subuh 8 rakaat, bagus tak? Kata Pak Imam, 8 rakaat please. Imam kata mana boleh, subuh kita 2 je. Tak bagus tak solat 8? Tak mau 2.
Lepas imam bagi salam, dia bangkit tambah lagi 6. Agak-agak okey tak? Tak okey. Kerana benda ni ibadah yang semata-mata ibadah. Jadi bila bab ibadah yang semata-mata ibadah ni, tuan-tuan, kita berpegang hanya dengan dalil. Di mana yang Nabi ajar, itu yang kita buat. Mana yang Nabi tak buat, kita jangan buatlah. Sebab kata Syatibi sebut dalam Muwafaqat, benda jelas. Dia kata ada di antara ibadat ni yang kadang-kadang melangkaui logik akal. Akal pun tak dapat fikir apa munasabahnya. Tapi kita faham, dia kata daripada penelitian syarak, dalam bab ibadat yang seperti ini, kita berhenti di mana dalil berhenti. Maksud dia kita buat apa yang dalil buat. Dalil kata jangan buat, kita tak buat. Dalil tak sebut, jangan buat. Dia bukan hanya larang ya. Dalil tak sebut dan tak suruh, jangan buat. Sebab itu ulama buat kaedah, al-aslu fil ibadat al-man'u ataupun al-hadru. Hukum asal bagi ibadat itu adalah dilarang. Hukum asal bagi ibadat tu adalah dilarang. Kalau tak ada dalil suruh, jangan buat. Kalau tak, dia termasuk dalam hukum bid'ah. Dia termasuk dalam hukum bid'ah. Apa ibadat yang melangkaui logik? Contoh, kita ambil wuduk. Ambil wuduk 10 kali. Dah ambil dah sekali lengkap, ambil sekali kot, 10 kali ambil. Bila 10 kali ambil, patut akal kata 10 kali suci lah. Mana kita dah 10 kali angkat hadas kan. Lepas ambil wuduk 10 kali, terkentut sekali. Boleh kita kata, oh terkentut sekali maknanya ada 9 lagi lah. Dia dah macam main PlayStation lah, ada nyawa-nyawa kan. Talian hayat. Boleh? Tak ada. Walaupun ambil 10 kali tadi, kentut sekali, 9 semua, 10 semua ben. Tak kira. Kerana benda ni di luar daripada munasabah akal. Syatibi sebut satu contoh dalam Muwafaqat. Bagus Syatibi punya contoh. Dia kata, satu orang ambil wuduk, lepas tu dia terkentut. Lepas dia kentut, bila dia nak salat, dia kena ambil wuduk semula tak? Dia kena ambil wuduk semula. Bila dia ambil wuduk, dia kena basuh apa? Dia kena basuh anggota wuduk. Dia kena basuh muka, dia kena basuh tangan, sapu kepala, kan? Basuh telinga, basuh kaki. Tapi yang membuat onar iaitu punggung tidak dibasuh. Tak wajib basuh. Dia kata, alang-alang saya nak tajdid wuduk ni, tadi wuduk sebab batal wuduk sebab apa? Sebab kentut, maka saya basuh punggung sekali. Lepas daripada sapu kepala, basuh telinga, basuh punggung sikit, lepas tu baru basuh kaki. Okey? Tak okey. Tak okey. Kerana ibadat ini ibadat yang melangkaui kemunasabahan akal. Akal tak boleh fikir. Sebab itu Imam Nawawi sebut, tuan-tuan, dulu kita biasa tengok kan, orang Melayu bila ambil wuduk, basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, tang telinga, lepas telinga dia akan ambil air, dia akan sapu tengkuk. Biasa? Imam Nawawi sebut bid'ah. Sapu tengkuk tu bid'ah. Pasal dalilnya tidak sahih. Dalilnya tak sahih. Semua dalilnya dhaif, tidak ada yang sahih dalam bab ini. Patutnya lepas sapu telinga terus basuh kaki. Maka sebab itu Asy-Syatibi sebut dalam Al-Muwafaqat, dia kata bid'ah ni apa? Tariqatun fid din mukhtara'ah yuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghatu fit ta'abbud lillah. Bid'ah ni apa dia? Bid'ah ni satu jalan dalam agama. Tuan-tuan, bid'ah satu jalan dalam agama. Maknanya satu jalan, kalau jalan tu bukan dalam agama, dia urusan dunia, dia tak termasuk dalam bid'ah. Sebab bila kita sebut bab bid'ah ni, orang dia kadang-kadang dia peli tu. Ni bid'ah ni ustaz. Kalau bid'ah ni tak boleh ustaz, letih kita kena naik unta. Jenuh pula nak kena tambat unta luar surau. Semalam ada satu hamba Allah, kan? Ada satu hamba Allah, dia komen lah kat kawan saya. Kawan saya dia semalam hujan, ada kuliah semalam dekat Wan Semaju, kuliah fiqh Syafi'i, fiqh manhaji.
ikut mazhab Syafi'i. Jadi saya hurai, dia selalu datang, tiba-tiba semalam tak boleh datang, dia naik motor hujan tak boleh datang, maka dia kata tak apalah, saya tengok live stream je lah. Lepas tu dia letak lah kan kuliah tu dekat Facebook. Ada pula satu hamba Allah kata, ni tengok kuliah ikut live stream ni tak bid'ah ke yuk? Tuan-tuan, kita kadang-kadang bila kita tak bercakap, orang tak tahu kita tak cerdik. Bila kita cakap, confirm bodoh. Nampak sangat tak membaca. Bila kita sebut bid'ah, bid'ah ni kata para ulama ialah satu jalan dalam agama, bukan luar agama. Kalau urusan dunia, terpulanglah. Dalam urusan dunia memang Nabi suruh buat bid'ah. Dalam urusan dunia, Islam suruh kita buat bid'ah. Yang ni yang dipanggil bid'ah hasanah. Apa maksud dia? Dalam urusan dunia, tuan-tuan nak buat lampu. Dulu tak ada lampu, zaman Nabi tak ada lampu, pelita ya dah. So ada lampu. Ni bid'ah ni. Tapi bid'ah dalam urusan dunia digalakkan dalam Islam. So siapa yang cipta lampu ni, kalau dia Muslim, pahala dia banyak. Jalan lah teori lampu ni. Buat kipas, buat aircon, menyenangkan urusan orang, menyenangkan urusan manusia. Maka Islam suruh kita buat bid'ah. Sebab Islam tahu tuan-tuan, akal manusia ni terhad kemampuan dia. Kemampuan akal terhad. Jadi kalau kita banyak dok fokus untuk reka ibadat, maka umat Islam akan ketinggalan. Semua bertumpu nak reka ibadat baru, maka tak ada urusan dunia yang kita boleh tumpu. Patutnya kita tumpu urusan dunia, buat bid'ah dalam urusan dunia, memudahkan urusan umat, buat alat-alat baru, mesin-mesin baru, teori-teori baru, formula-formula baru dalam sains untuk kita mudahkan urusan umat. Ini Islam suruh. Sebab Nabi sebut dalam hadis riwayat Muslim, antum a'lamu bi amri dunyakum, kamu lebih tahu tentang urusan dunia kamu. Maknanya urusan dunia, buatlah macam mana kamu nak buat. Nak mari surau, naik motor ke, naik kereta ke, masih lagi nak naik unta, no problem, Islam kata. Tak ada masalah kerana dia urusan dunia. Nabi tak datang pun dunia berjalan. Urusan dunia umat sebelum Nabi datang menjadi Rasul, urusan dunia umat Islam, urusan dunia umat yang berada di Mekah dan Madinah berjalan. So Nabi turun, dia nak memberikan prinsip dalam agama secara detail dan memberikan prinsip dalam urusan dunia secara umum. Sebab itu dalam masalah dunia, ulama kata apa? Al-aslu fil asya al-ibahah. Hukum asal bagi urusan dunia ni harus, selagi mana tidak datang dalil larangan. Dalam urusan dunia, selagi mana tak datang dalil melarang, dia harus. Orang tanya kita, Ustaz, saya ni suka makan ayam masak merah, tolong cari dalil kata ayam masak merah halal. Tak payah. Selagi mana tak datang dalil larang, tuan-tuan boleh buat. Nak masak ayam masak merah ke, ayam masak biru ke, ayam masak hijau ke kan, tak ada masalah, buatlah. Selagi mana menggunakan bahan-bahan yang halal, tak ada masalah. Tapi bila masuk bab ibadah, yang mana ibadah mahdah, semata-mata ibadah, kena ambil dalil, kena mesti cari dalil untuk membenarkan, bukan dalil untuk melarang, dalil untuk benarkan. Kemudian kata Syatibi, tariqatun fid din mukhtara'ah, yang mana jalan itu direka, bukan daripada agama, dia reka. Yuqsadu bisuluki alaiha, yang mana masa dia reka tu, maksud dia reka adalah untuk al-mubalaghah, sangat-sangat melampau untuk beribadat kepada Allah. Sebab tu kadang-kadang bila kita sebut, tuan-tuan minta maaf, benda ni bid'ah, dia pun tengok kita mata dia juga, takkan bid'ah kot, saya buat ni dengan niat baik. Tuan-tuan, mana ada bid'ah dalam dunia ni orang buat nak masuk neraka? Tak ada. Kalau tuan-tuan tengok dalam dunia ni, orang yang buat bid'ah, bahkan kadang-kadang bid'ah tu sepakat di kalangan ulama dia bid'ah, pun orang yang buat benda tu, walaupun ulama sepakat kata bid'ah, pun masih ada orang yang buat tu kerana nakkan syurga daripada Allah. Tuan-tuan pergi tanya geng-geng Syiah. Syiah ni bid'ah lah, bid'ah akidah. Masa dia buat, dia percaya benda tu, adakah dia nak masuk neraka dengan kepercayaan dia tu? Dia nak masuk syurga, niat dia baik.
Kerana bid'ah ni orang buat memang nak menghampirkan diri dengan Tuhan, cuma cara tak kena. Bila cara tak kena, maka jalannya tersasar. Sebab itu Nabi kata bid'ah. Jaga-jaga kamu dengan benda baru. Ustaz tolonglah Ustaz, cerita benda kecil-kecil. Saya bukan nak cerita sangat benda kecil-kecil ni, tapi dah masuk hadis ni, kena ceritalah, takkan saya nak skip pula kan? Dah masuk bab ni, kita baca hadis ni kan, masuk bab ni. Kata Ustaz tolonglah jangan cerita benda kecil-kecil ni. Pergilah tegur orang tak salat, orang berzina, tu bid'ah lagi besar. Kita pun tepuk kepala, bila masa pula zina jadi bid'ah? Zina bukan bid'ah, zina tu maksiat. Tak salat bukan bid'ah, tak salat tu maksiat. Ada beza antara bid'ah dengan maksiat. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis tentang benda baru dalam agama. Sebab apa? Sebab benda baru dalam agama ni orang buat kerana dia memang dia ikhlas nak buat, tapi cara dia salah. Orang yang buat maksiat, dia sedar dia sedang buat maksiat. Tuan-tuan, kalau orang berzina, dia tahu, kalau dia Muslim, dia duduk dalam negara Islam, dia tahu zina tu haram, tapi dia buat. Kalau orang tanya pasal apa orang berzina, dia kata, yalah saya tahu benda ni haram, tapi saya tak tahan, saya tak boleh nak kontrol nafsu. Dia tahu walaupun perbuatan dia tu dosa, tapi dia iktiraf benda yang dia buat tu dosa. Tak tahulah, saya tak pernah jumpa orang dalam Malaysia ni, bila orang tanya zina hukum apa, zina hukumnya sunat muakkad. Tak ada, saya tak pernah jumpa. Saya tak pernah jumpa. Biasa dia akan iktiraf walaupun dia kaki zina, dia kata zina haram, saya tahu. Tapi orang yang buat bid'ah, masa dia buat, dia rasa bid'ah yang dia buat itu tidak dilarang dalam agama, dianjurkan dalam agama. Kerana orang yang buat bid'ah ni biasanya memang niat baik. Tak ada orang buat bid'ah nak masuk neraka, tak ada. Tapi ulama sebut nak buat ibadat ni mesti ada dua syarat. Yang pertama ikhlas dia ada. Yang kedua dia tak ada. Apa dia? Mutaba'atul Rasul, mengikut cara Nabi. Sebab itu dalam banyak hadis Nabi sebut suruh ikut dia. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu seperti mana kamu lihat aku solat. Maka kita sujud 2 kali sebab Nabi sujud 2 kali. Ada orang dia kata beriman lebih hari ni, aku nak sujud 3 kali lah untuk rakaat ni. Tak boleh, dia jadi bid'ah. Sebab Nabi cuma buat 2 kali. Dan Nabi sebut dalam hadis haji, Nabi kata, khudhu anni manasikakum, ambil daripada aku cara-cara kamu nak buat haji. Apa salah buat haji ikut suka je? Semua niat baik, datang daripada jauh. Tapi Nabi kata, khudhu anni manasikakum, ambil daripada aku cara kamu nak buat haji. Kerana akulah orang yang paling tahu. 3 orang datang jumpa Nabi, tuan-tuan. Dalam zaman Nabi ni ada 3 orang datang jumpa Nabi, pergi rumah Nabi nak tanya macam mana ibadat Nabi. Nabi tak ada, dia pergi tanya ke isteri Nabi. Isteri Nabi cerita macam mana ibadat Nabi. Lepas dia orang tahu cara Nabi ibadat, ka'annahum taqalluha. Mereka bila dengar cara Nabi ibadat, mereka rasa ibadat mereka jika nak dibandingkan dengan ibadat Nabi, ibadat mereka sikit sangat. Maka seorang kata, aku tak mau berbuka, aku nak puasa tiap hari. Setiap hari aku nak puasa. Ada seorang kata, sa'usalli wala arqud, aku nak salat sepanjang malam, aku tak nak tidur. Wa amma ana a'tazilun nisa wala atazawwaj. Adapun yang seorang lagi, dia kata, aku tak mau kahwin, aku tinggalkan perempuan sebab aku nak ibadat. 3 orang ni. Kita pergi pada yang pertama, dia kata dia tak nak buka puasa. Dia nak puasa setiap hari puasa. Tuan-tuan, kalau ikut akal kita, puasa setiap hari ni bagus ke tak bagus? Kalau ikut akal kita lah, masyarakat Melayu kita ni, puasa hari-hari bagus ke tak bagus? Bagus. Mana tak bagus pula? Mana ada orang puasa hari-hari sebab nak neraka? Ni haji puasa hari ni pasal apa? Saya dah lama teringin nak masuk neraka. Tak ada. Dia puasa hari sebab nak masuk syurga. Serupa macam sahabat ni, dia puasa setiap hari tu sebab dia rasa ibadat dia dengan ibadat Nabi, kalau nak dibuat perbandingan, ibadat dia tak sama dengan ibadat Nabi. So dia nak buat satu benda yang ekstrim, yang lebih banyak pahala. Yang seorang lagi nak qiyamul lail setiap malam, tak mau tidur. Yang seorang tak mau nikah. Esok Nabi jumpa dia orang,
Hari berikutnya Nabi jumpa dia orang. Nabi kata, kamu ke yang tak nak salat, tak nak apa, tak nak tidur, tak nak buka puasa, tak nak kahwin semalam ni? Mereka kata, ya. Nabi kata, aku ni, walaupun aku ni Nabi, tapi aku juga puasa dan ada hari yang aku tak puasa. Asum wa uftir, usalli wa arqud, dan aku pun salat dan aku tidur juga. Wa atazawwajun nisa, dan aku kahwin juga. Faman raghiba an sunnati falaisa minni, sesiapa yang benci dengan sunnah aku maka bukan daripada golongan aku. Maknanya Nabi menafikan perbuatan melampau dalam urusan ibadat, sehingga buat benda yang Nabi tak anjurkan, buat benda yang Nabi tak tunjuk, itu bukan daripada petunjuk sunnah. Sebab Nabi kata apa? Faman raghiba an sunnati, siapa benci dengan sunnah aku. Dia orang buat tu ibadat, tapi ibadat yang tidak dapat petunjuk daripada sunnah. Sebab itu Nabi kata benci. Sebab tu kadang-kadang bila kita mengajar dalam surau ni, tuan-tuan, ustaz-ustaz mengajar dalam surau ni, ustaz-ustaz baca hadis sahih. Ustaz tu bukan nak hentam sangat pun, cuma hadis tu sampai turn tu, so dia pun baca, tuan-tuan, ni sunnahnya, tuan-tuan, ni sunnahnya. Kita rasa macam kena tampar laju-laju je kiri kanan. Dia kata, ustaz ni teruk, ustaz ni datang nak menyesatkan orang je. Dah, dia nak bagi tahu tentang sunnah, tapi kita dah rasa lain. Kadang-kadang kita benci dengan sunnah Nabi. Kadang-kadang kita rasa, iyalah yang tu Nabi punya, yang ni pun ulama buat, tak larang pun, Nabi tak larang pun. Tak, bid'ah ni memang tak ada larangan. Bid'ah ni bila dipanggil bid'ah memang tak ada dalil melarang. Sebab ada ustaz kata, kalau benda ni bid'ah, tolong bagi dalil yang larang. Tolong bagi dalil yang melarang. Mana dalil melarang? Kita kata bid'ah memang tak ada dalil melarang. Bid'ah ni tak ada dalil suruh, baru jadi bid'ah. Tak ada dalil suruh dalam bab ibadat, dalam bab akidah. Dalil tak suruh, dia jadi bid'ah. Kalau ada dalil larang, dia jadi haram. Dia tak jadi bid'ah. Okey, saya nak masuk satu bab lagi. Saya nak sebut, sebab nanti kalau saya sebut bid'ah, nanti tuan-tuan kata saya sesat lah. Paling ekstrim tuan-tuan kata saya Wahabi lah. Saya nak sebut ulama-ulama punya fatwa dalam menghukum amalan-amalan umat di zaman dia sebagai bid'ah. Kata Imam Nawawi. Tuan-tuan, Imam Nawawi mazhab apa? Syafi'i. Dia kata, wa'lam anna as-sawab al-mukhtar ma kana alaihi salaf radhiyallahu anhum as-sukutu fi halati sayr ma'al janazah wala yurfa'u sautun bi qira'ah wala dhikrin wala ghairi dhalik. Wal hikmah fihi dhahirah wa hiya annahu askanu li khatirihi wa ajma'u li fikrihi fima yata'allaqu bil janazah wa huwa al matlub fi hadzal hal fa hadha huwa al haqq. Dia kata, ketahuilah, Imam Nawawi sebut dalam kitab dia Al-Azkar, ketahuilah sesungguhnya perkara yang betul dan terpilih itu, yang mana pandangan ini ialah apa yang dilakukan oleh salaf. Salah ni makna golongan terbaik daripada umat ni, golongan awal lah, sahabat, tabi'in. Yang dilakukan oleh salaf radhiyallahu anhum ialah diam ketika mengiringi jenazah, tidak diangkatkan suara dengan bacaan, tidak juga dengan membaca apa-apa zikir dan yang selain daripada dia. Kemudian kata Imam Nawawi, dan hikmah padanya jelas, iaitu kerana diam itu lebih menenangkan jiwa dan lebih mengumpulkan pemikiran supaya kita berfikir sesuatu yang berkaitan dengan jenazah. Itulah yang dikehendaki pada waktu ini, dan inilah pandangan yang benar. Tuan-tuan, ayat ni Imam Nawawi tak setuju dengan orang yang baca Quran dan orang yang baca zikir dengan suara yang kuat masa bawa jenazah. Kalau kita fikir dengan akal kita, kalau kita fikirlah dengan akal kita kan,
Salah ke baca Quran masa angkat jenazah? Kalau fikir akal lah, baguslah, alang-alang tak ada buat apa, baca Quran lah. Imam Nawawi kita tak boleh, sebab salah tak buat. Salah masa angkat jenazah, diam angkat sambil bertafakur, berfikir tentang mati. Ni duk angkat jenazah ni. Bahkan Imam Ahmad, tuan-tuan buka dalam kitab Mazhab Hanbali, kitab Al-Mughni ataupun Syarhul Kabir yang ditulis oleh Ibn Qudamah Al-Maqdisi, Imam Ahmad ditanya tentang hukum istighfar untuk mayat. Masa tengah bawa mayat ni, orang yang bawa ni jerit, ni minta tolong, minta doa supaya Allah ampunkan dia, minta doa supaya Allah ampunkan dia. Cakap masa tengah bawa jenazah ni. Imam Ahmad kata bid'ah. Imam Ahmad kata bid'ah. Adakah Imam Ahmad nak larang orang ibadat, nak larang benda baik? Tak. Apa kata Imam Nawawi lagi dalam kitab Al-Majmu'? Dia kata adapun solat raghaib, solat yang dilakukan pada Jumaat pertama, yang dikerjakan di antara maghrib dan isyak, sebanyak 12 rakaat. 12 rakaat. Solat tu Jumaat pertama bulan Rejab, 12 rakaat antara maghrib dengan isyak. Dan solat 100 rakaat pada malam nisfu Sya'ban. Dua-dua solat ini, dua-duanya bid'ah, mungkar, buruk. Jangan kamu percaya, walaupun dua-dua solat ini disebut dalam kitab Qutul Qulub. Ini yang disebut oleh Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu', yang mana kitab mazhab Syafi'i lah. So kalau kita nak fikir dengan akal logik kita, takkan solat 12 rakaat pun teruk, takkan solat 12 rakaat pun masuk neraka. Nampak kan? Takkan solat malam nisfu Sya'ban 100 rakaat pun tak boleh kot. Imam Nawawi ni apa hal? Nak halang orang ibadat ke? Kalau Imam Nawawi hidup zaman ni, tuan-tuan, tauliah dia pun kena tarik. Tidak. Ibn Hajar Al-Haytami dalam kitab dia Tuhfatul Muhtaj juga bermazhab Syafi'i. Dia kata tidak ada sebarang ibadat khusus ketika mana berwukuf pergi panjat Jabal Rahmah. Itu adalah bid'ah. Siapa pernah pergi Jabal Rahmah? Kata Ibn Hajar Haytami, kalau orang tu berwukuf, dia pergi panjat Jabal Rahmah dengan dia rasa kalau wukuf kat situ banyak lagi pahala, afdal daripada wukuf tempat lain. Kata Ibn Hajar Haytami, itu bid'ah. Itu bid'ah. Jadi bid'ah ni macam mana ulama menentukan dia? Macam mana ulama menentukan bid'ah tak bid'ah ni? Dia kalau dalam bab akidah tu jelas lah, tak ada dalil, kira tak ada lah dalam akidah. Kalau reka benda baru dalam agama, kira bid'ah lah. Tapi dalam bab ibadat ni, kalau ibadat tu bid'ah, dia bid'ah yang hakiki, mudah untuk kita hukum bid'ah. Macam mana bid'ah hakiki? Macam tadi saya sebut lah, sujud 3 kali. Orang sujud 2 kali je, dia kata beriman lebih, 3 kali dah sujud. Yang tu bid'ah hakiki lah, senang. Tak ada, biasanya tak ada khilaf lah. Dia kata saya tengok solat hari Jumaat ni tak cukup lah, nak bagi orang apa, insaf. Sebab bila hari Jumaat je orang bukan nak dengar khutbah sangat, dia pergi makan cendol tepi pagar. Kita kadang geram juga kan, masa itulah aku nak pergi makan cendol, bukan tak ada masa lain. Imam dah, khatib dan bagi khutbah dah, dia duduk makan cendol Jadi kita pun rasa tak cukup lah. Jadi kita buat solat hari Rabu 4 rakaat macam biasa, tapi kita buat 4 kali khutbah. Oleh kerana solat Jumaat 2 rakaat 2 khutbah, kita buat 4 rakaat 4 khutbah. Boleh tak? Apa salah? Benda baik. Orang kata bid'ah ni. Benda baik lah. Tak ada dalil larang. Tuan-tuan cari mana Nabi larang dalil buat solat
hari Rabu dengan 4 khutbah. Tuan-tuan cari, memang tak ada larangan. Memang tak ada. Sebab kalau buat dia termasuk dalam bab bid'ah. Dalil tak ada. So macam mana ulama buat? Gini, kalau yang hakiki tadi clear lah, ibadah baru ke menambah ibadah dalam ibadah yang sedia ada, yang ni bid'ah lah, hakiki. Ada satu lagi bid'ah idhafi. Yang ni agak sedikit rumit. Ada satu lagi bid'ah ni dipanggil bid'ah idhafiyah, bid'ah tambahan. Maksud dia, ibadat yang dia buat tu ada asal. Ibadat yang dia buat tu ada asal. Dia baca Quran contohnya, tapi cara dia buat tu tidak ada dalil yang menyokong, maka dia menjadi bid'ah idhafiyah. Macam ni, Imam Nawawi dalam kitab dia At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, Imam Nawawi ada tulis satu kitab, nama dia At-Tibyan, dalam membicarakan tentang adab-adab orang yang menghafal Al-Quran. Dia kata ada orang yang hafal Quran zaman dia, jadi imam. Masa jadi imam tu, pada malam ke-7 bulan Ramadan, dalam rakaat terakhir tarawih, imam dia akan baca surah An'am secara penuh dalam rakaat kedua. Malam ke-7, imam-imam dekat Imam Nawawi kata ada imam-imam yang hafal Quran ni, dia akan baca rakaat terakhir tarawih, baca surah An'am penuh, satu surah. Imam Nawawi kata bid'ah. Pasal apa bid'ah? Sebab yang pertama, Imam Nawawi kata kerana mereka menganggap bacaan itu secara khusus adalah sunat. So macam mana? Saya kata, kita melazimi satu ibadat, yang mana ibadat itu tidak ada dalil khusus, dia cuma dalil umum. Dalil suruh baca Quran, kita ambil satu surah daripada Quran, kita baca pada waktu yang khusus, kita lazimi kaifiat tertentu. Masa kita buat tu, kita menganggap bentuk yang kita susun dengan waktu, dengan cara kita baca, masa kita buat tu kita ada percaya ini ada fadilat secara khusus, maka dia menjadi bid'ah idhafiyah. Sebab itu tadi Imam Nawawi dia menghukum bid'ah salat raghaib. Salat raghaib ni kalau nak kira antara maghrib dengan isyak, tuan-tuan, antara maghrib dengan isyak kan waktu boleh buat solat sunat. Bau banyak nak buat solat sunat mutlak boleh, tak ada masalah. Nak solat 12 rakaat ke, nak solat 14 rakaat ke, 20 rakaat ke, antara maghrib dengan isyak tidak menjadi masalah. Tak ada dalil yang melarang solat sunat mutlak ni boleh buat. Tapi yang menjadi masalah, kata Imam Nawawi, dia buat 12 rakaat, yang mana 12 tu ada pengkhususan, dia buat 12. Kemudian 12 tu dia buat pada malam Jumaat pertama. Malam Jumaat pertama bulan Rejab. Masa dia buat tu, dia tahu malam ni kalau aku solat 12 rakaat, fadilat dia lebih. Sedangkan dalil dia tidak sahih. Maka sebab tu Imam Nawawi menghukum bid'ah. Solat malam nisfu Sya'ban, malam nisfu Sya'ban ni tak ada masalah. Tuan-tuan nak buat ibadat apa pun, ibadatnya umum. Yang ada dalil yang bertaraf hasan pun cuma kata malam nisfu Sya'ban ni ada kelebihan. Apa nak buat? Buatlah apa-apa ibadat yang tuan-tuan rasa mampu buat. Nak baca Quran ke, nak salat ke, tidak ada dalil khusus yang mengatakan mesti cara ni, cara ni, cara ni. Tiba-tiba tuan-tuan buat satu ibadat yang ada pengkhususan, ada kaifiat khas, yang mana tuan-tuan lazimi benda tu pada malam nisfu Sya'ban. Orang tanya, kalau buat malam esok tak boleh? Tak boleh, mesti baca malam ni dengan kaifiat ni, kerana malam ni malam nisfu Sya'ban. Itu jadi bid'ah tu. Yang ni dipanggil bid'ah idhafiyah. Serupa macam imam yang baca solat tarawih tadi, baca surah An'am tak ada masalah, nak baca bila pun.
Tapi masa dia baca rakaat akhir malam ke-7 tu, dia baca tu dengan dia rasa kalau aku baca surah lain, fadilat tak dapat. Fadilat surah An'am tu ada, sedangkan dalil tak ada. Maka Imam Nawawi kata bidah. Panjat Jabal Rahmah tak jadi masalah. Tuan-tuan nak pergi panjat Jabal Rahmah, nak pergi tengok orang jual cincin kat atas tu, tak jadi masalah. Mana-mana bukit tuan-tuan boleh panjat. Gua Hira ke, Jabal Rahmah ke, Jabal Abu Qubais ke, Jabal Safa ke, nak naik, tak ada masalah. Tapi dia naik bukan sekadar naik, dia naik dengan dia ada anggapan ada fadilat, sedangkan dalil tak ada. Dia rasa wukuf atas tu pahala lebih. Dia kata saya kena wukuf kat sini sebab Jabal Rahmah ni tempat pertemuan antara Adam dan Hawa. Sebenarnya riwayat tu pun tak sahih juga, Israiliyat je. Jadi sebab itu ulama kata bid'ah, sebab dia naik itu dia rasa ada fadilat. Tapi kalau dia naik tak ada rasa fadilat apa pun, pasal apa naik Jabal Rahmah ni? Dia kata tak ada apa, bawah semua dah penuh, tengok atas ada kosong ni, saya pergi je. Ataupun saya suka wukuf kat sini, boleh tengok pemandangan cantik sikit, tak jadi masalah. Tapi bila kita percaya ada fadilat sedangkan dalil tak ada, ibadat khusus yang kita buat akan menjadi bid'ah. Yang ni dipanggil bid'ah idhafiyah. Yang ni yang dipanggil bid'ah idhafiyah ni. Jadi tuan-tuan, itulah serba sedikit yang saya boleh cerita pada tuan-tuan tentang hukum bid'ah ni. Tentang hukum bid'ah, yang mana kalau Nabi tak sebut, kita pun tak sebut. Tapi bila Nabi sebut, kita kena sebut kerana amanah ilmu.